Kami dari kumpulan B ingin menceritakan tentang biografi tiga tokoh falsafah, iaitu Al-Kindi dalam falsafah Islam, Aristotle dalam falsafah Barat dan Robert Nozick falsafah Yahudi Rusia. Biografi mengisahkan mengenai tokoh falsafah yang dipanggil Al-Kindi atau nama sebenarnya ialah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sobah Al-Kindi. Beliau merupakan seorang tokoh cendekiawan Islam yang sangat masyhur. Bukan sahaja di dalam peradaban Islam, malah masyarakat dan ilmuwan Eropah juga mengangkat beliau sebagai tokoh terpenting di dalam falsafah, astronomi, matematik dan muzik. Beliau juga digelar sebagai ahli falsafah Arab pertama kerana beliau merupakan individu terawal daripada bangsa Arab yang berkecimpung di dalam falsafah. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 185 Hijrah bersamaan 801 Masihi pada era Khalifah Bani Abbasiyah. Ayahnya Ishaq bin Sobah telah meninggal dunia ketika umurnya baru mencecah 6 tahun. Kemudian beliau dan ibunya berpindah ke Kufah. Walaupun ayahnya meninggal dunia sejak ia masih kecil, namun beliau hidup dengan kehidupan yang mewah kerana keturunan beliau tergolong dari golongan bangsawan. Al-Kindi meninggal dunia pada tahun 225 Hijrah bersamaan 866 Masihi ketika umurnya 68 tahun. Sejak kecil lagi, Al-Kindi telah menghafal Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan mendalami ilmu bahasa Arab seperti Nahwu Saraf. Beliau juga telah mendalami ilmu fiqh dan usul fiqh. Selepas mendalami pelbagai ilmu syariah dan ilmu kalam, kecenderungan beliau berubah kepada mempelajari ilmu falsafah. Beliau mempelajari falsafah-falsafah yang datang daripada tamadun-tamadun Yunani kuno seperti falsafah Aristotle. Al-Kindi meninggalkan banyak karya dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kebanyakan karya dan tulisan beliau adalah dalam bentuk risalah atau makalah pendek. Karya dan tulisan Al-Kindi khususnya dalam bidang seperti falsafah, perubatan, muzik dan astronomi sangat terpengaruh di Eropah, khususnya pada kurun pertengahan. Kebanyakan risalah-risalah dan diterjemah ke dalam bahasa-bahasa utama Eropah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman Putra bin Nur Khatun. Nombor matrik di 22315286. Hari ini saya ingin menjawab persoalan di bahagian B, iaitu yang bertajuk Al-Kindi. Apakah kepakaran yang dimiliki oleh beliau? Kepakaran yang dimiliki oleh beliau dalam bidang matematik antaranya, Al-Kindi telah menghasilkan pengiraan untuk menyelesaikan masalah matematik termasuk aritmetik, geometri, garisan dan darab dengan angka mengukur masa jarak dan sebagainya. Beliau telah menulis 4 jilid kitab fi Istimal Al-Abad Al-Hindi yang diserap melalui sistem pengiraan di India, Tengah Timur dan Barat. Kepakaran yang kedua yang dimiliki oleh Al-Kindi ialah kepakaran dalam bidang astronomi. Dalam bidang astronomi, Al-Kindi telah merujuk kepada pandangan Ptolemy mengenai sistem solar merangkumi pelbagai planet iaitu Marikh, Zuhal, Mustari, Matahari, Bulan dan lain-lain. Beliau mengatakan bahawa segala pergerakan planet-planet merupakan kuasa Allah. Beliau mempercayainya kerana beliau boleh membuktikan bahawa perbezaan cuaca kerana susunan planet-planet dan matahari yang telah ditetapkan pada faksi atau orbit planet-planet tersebut. Soalan yang kedua, bagaimanakah beliau boleh menjadi inspirasi kepada saya? Sebab beliau boleh menjadi inspirasi kepada saya kerana beliau mempunyai kepakaran dalam bidang matematik.
Contohnya kepakaran dalam matematik kerana bidang matematik ini mempunyai banyak cabang. Seperti geometri, iaitu cabang matematik yang berkaitan ukuran, sifat, hubungan titik, garis sudut dan juga bongkah. Hal ini kerana matematik bagi saya adalah mukadimah bagi sesiapa sahaja yang ingin mempelajari falsafah. Soalan yang ketiga, adakah beliau telah melakukan sesuatu yang anda ingin lakukan di masa hadapan? Jawapannya, ya, iaitu kepakaran dalam bidang matematik. Kerana saya ingin mendalami lagi ilmu matematik ini untuk masa hadapan agar saya dapat menyebarkan lagi ilmu matematik ini kepada masyarakat. Soalan yang keempat, jika anda boleh bertemu dengan beliau pada hari ini, apakah soalan penting yang anda akan tanya kepada beliau? Berikan sebab kepada jawapan anda. Soalan yang penting yang saya ingin tanyakan jika bertemu dengan beliau pada hari ini ialah mungkin berkisar kepada sumbangan beliau dalam ilmu astronomi, perubatan atau matematik. Saya mungkin bertanya mengenai pandangan terhadap ilmu pengetahuan alam, konsep-konsep falsafah atau bagaimana beliau memahami hubungan antara agama dan sains pada zamannya. Soalan yang kelima, apakah pengajaran hidup berdasarkan personaliti pencapaian yang anda pelajari daripada beliau? Pengajaran hidup berdasarkan personaliti atau pencapaian yang saya pelajari daripada beliau adalah semangat mencari ilmu. Al-Kindi amat menekankan betapa pentingnya mencari ilmu, pengetahuan dari pelbagai sumber untuk memperluaskan lagi ilmu dan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Hisham bin Juharin. Di sini saya akan menganalisis bahagian C bagi tokoh Al-Kindi yang mana merupakan falsafah seorang ahli falsafah Islam. Dalam analisis saya, Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukan penggerak pertama seperti yang dihujahkan oleh Aristotle. Alam untuk Al-Kindi juga yang mana tidak kekal pada masa lalu, iaitu qadim, tetapi permulaan. Oleh itu, dia lebih rapat dalam hal ini, iaitu falsafah Plotinus. Yang mana falsafah Plotinus ialah seorang tokoh falsafah pertama yang meluarkan logik, yang mengatakan bahawa Yang Maha Esa adalah satu, adalah sumber alam ini dan sumber segalanya yang wujud. Yang mana Al-Kindi ini percaya bahawa 100% Tuhan itu wujud. Di sini Al-Kindi percaya bahawa Tuhan dalam agama yang dia lebih percayai, lebih daripada sekadar penggerak pertama, tidak berganjak. Al-Kindi tidak mempunyai sebarang syak wasangka sekitar status Tuhan sebagai pencipta yang wujud dan akan sentiasa wujud. Di sini Al-Kindi ini mempercayai Tuhan 100%. Al-Kindi ini lebih kerap menggunakan perkataan Al-Bari untuk merujuk kepada Tuhan daripada perkataan Allah yang lebih mendapat tempat yang mana yang berada dalam ayat Al-Quran. Ini dapat membuktikan kewujudan Tuhan. Al-Kindi ini mengatakan bahawa dia menggunakan perkataan Al-Bari daripada perkataan Tuhan. Dia lebih banyak menggunakan perkataan Al-Bari. Antara pandangan Al-Kindi adalah beliau menyatakan bahawa segala benda di alam ini masing-masing terikat pada hukum alam. Segala perkara yang berlaku serta pergerakan di dalamnya tertakluk pada hukum alam. Di sini Al-Kindi menyatakan, katanya lagi, Tuhan itu satu dan kekal abadi, maha bijaksana, berada di mana-mana. Dialah yang menjadi asbab kewujudan alam dan dialah pentadbir kepada seluruh hukum alam yang ditetapkan. Sebagai contoh, penggerak alam seperti matahari, bumi, bintang-bintang adalah digerakkan oleh Tuhan sendiri berdasarkan hukum alam yang telah dia tetapkan. Al-Kindi adalah seorang ahli falsafah pertama yang membahaskan konsep roh dan jiwa. Menurut roh dan jiwa itu sifatnya abadi dan berada dalam bentuk yang sempurna. Mengenai konsep ketuhanan,
beliau telah mengatakan bahawa manusia adalah pancaran daripada jiwa bumi. Manusia hanya merdeka dan kemerdekaan itu hanya kekal abadi dalam dunia yang dipenuhi akal dan budi. Al-Kindi turut menyatakan bahawa akal akan menjadi kuasa dan bebas hanya dengan pencarian ilmu ketuhanan dan ilmu yang berkaitan dengan alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Zuhaidi. Nombor medik 22315337. Saya akan menerangkan tentang biodata ahli falsafah iaitu Aristotle. Nama sebenar beliau adalah Aristotlemus. Beliau lahir pada tahun 384 sebelum Masihi di Stagira, Makedonia, Athens. Beliau meninggal pada tahun 323 sebelum Masihi, sewaktu beliau berumur 62 tahun. Beliau ada ahli keluarganya yang tergolong daripada dua orang isteri iaitu Thetis dengan Hercules, dan seorang anak perempuan iaitu Thetis, dan seorang anak lelaki Nikomikos. Beliau telah mendapat didikan dari ayahnya sewaktu kecil. Ayahnya bekerja sebagai doktor di Istana Raja Makedonia, Emitas. Sewaktu beliau berumur 17 tahun, beliau telah menuntut ilmu di Akademi Plato. Sehinggalah beliau belajar selama 18 tahun. Sewaktu Plato sudah meninggal, beliau telah pergi ke kota kecil yang bernama kota Atarnios. Selepas itu, beliau telah mendapat undangan dari Raja Makedonia, Philippus, untuk mengajari anaknya iaitu Alexander. Nama Melayu dia adalah Iskandar Zulkarnain. Beliau telah mendirikan sekolahannya yang bernama Lyceum. Beliau telah memperbanyakkan karya-karya beliau dari segi sains dan falsafah. Dari segi falsafah, contohnya adalah beliau telah mengkaji tentang teori-teori seperti teori logik, teori silogisme, teori falsafah, politik dan sebagainya. Dari segi sains pula adalah beliau telah menulis karya-karya beliau berkaitan dengan etika, estetika, metafizik, psikologi, teologi dan lain-lain lagi. Akhir sekali, beliau tidak mendirikan agama beliau kerana beliau seorang ahli falsafah dan kuno. Pemikirannya hanya pada falsafah, etika, politik dan ilmu pengetahuan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Haziq bin Muhammad Nazri. Nombor metrik di 22315-356. Saya akan menerangkan tentang bahagian B tokoh iaitu Aristotle. Soalan pertama, apakah kepakaran yang dimiliki oleh beliau? Antara kepakaran beliau adalah bijak dalam bidang sains fizikal, konsep sains metafizik, perbuatan dan sains psikologi dan kajian zoologi. Soalan kedua, bagaimanakah beliau boleh menjadi inspirasi kepada saya? Pada pendapat saya, beliau merupakan seorang yang rendah diri semasa menuntut ilmu bersama gurunya iaitu Plato. Sewaktu gurunya mengajar, ada sedikit kesalahan yang diajar dari gurunya, tetapi beliau tetap tunduk hormat dengan tidak membantah apa yang disampaikan sehinggalah gurunya meninggal dunia. Soalan ketiga,
adakah beliau telah melakukan sesuatu yang anda ingin lakukan di masa hadapan? Pada pendapat saya, ya, kerana iaitu ilmu metafizik. Ilmu metafizik iaitu ilmu berkaitan alam di sebalik fizik, kerana ingin mengetahui proses kehidupan alam semesta, iaitu alam ghaib. Sebagai contohnya, ingin mengkaji tumbuhan seperti proses fotosintesis. Yang keempat, jika anda boleh bertemu dengan beliau pada hari ini, apakah soalan penting yang akan anda tanyakan kepada beliau? Berikan sebab kepada jawapan anda. Jika saya dapat bertemu dengan Aristotle, saya akan menanyakan bahawa kepada beliau, adakah benar Pluto itu adalah salah satu daripada planet? Kerana banyak teori yang mengatakan Pluto ini hanyalah mitos. Soalan kelima, apakah pengajaran hidup berdasarkan personaliti atau pencapaian yang anda pelajari daripada beliau? Pada saya, antara salah satu personaliti yang dia ada ialah seorang yang beradab ketika menuntut ilmu daripada gurunya, iaitu Plato. Kerana dia tidak membantah jika gurunya salah mengajar dan tetap hormat. Sekian. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Muhammad Syamil Mira, bukan metrik di 22315 340. Saya akan ceritakan kepada anda mengenai tokoh barat yang terkenal, iaitu Aristotle. Aristotle merupakan ahli yang pakar dalam ilmu falsafah. Beliau menuntut ilmu dengan gurunya yang bernama Plato. Beliau mempunyai buku yang ditulis bertajuk Orgonos. Buku ini menceritakan tentang falsafah. Falsafah merupakan ilmu kebenaran. Buku ini ditulis bagi mempelajari dasar yang benar kepada ilmu falsafah. Apakah soalan yang perlu saya jawab? Soalannya, berdasarkan biografi dan analisis tokoh, nyatakan falsafah yang dipegang oleh tokoh tersebut. Jawapannya, falsafah yang dipegang Aristotle adalah setiap ilmu perlu dipastikan kesahihannya, dan beliau juga berpegang kepada ahli rasionalisme, iaitu menggunakan teori sebagai alat kepada ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syadia binti Suhazri, nombor kad metrik di 223-15371. Saya akan menceritakan tentang tokoh falsafah yang kami pilih. Tokoh falsafah yang kami pilih ialah Robert Nozick. Dan saya akan menjelaskan tentang biografi Robert Nozick. Baik, nama beliau ialah Robert Nozick. Beliau dilahirkan di Brooklyn, New York, Amerika Syarikat. Beliau dilahirkan pada tarikh 16 November 1938. Beliau daripada pendatang Yahudi Rusia, dan beliau meninggal pada tahun 23 Januari 2002. Pada itu umur beliau ialah 63 tahun. Beliau meninggal di Cambridge, Amerika Syarikat. Seterusnya, ayah beliau bernama Max Nozick dan ibu beliau pula bernama Sophie Cohen Nozick, dan isteri beliau bernama Barbara Fier. Beliau mempunyai dua orang anak, iaitu Emily Sarah Nozick dan David Joshua Nozick. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran beliau di Columbia University. Beliau mempunyai ijazah sarjana muda pada tahun 1959, sehingga beliau mendapat PhD dalam falsafah di University Princeton pada tahun 1963. Seterusnya, beliau bekerja sebagai pensyarah di University Princeton dan beliau berpindah kepada Harvard dan berpindah pula kepada Rockefeller, dan sehinggalah beliau dapat membuat beberapa buah buku, iaitu antaranya buku yang famous ialah Anarki, Negara dan Utopia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Syazwani binti Muhammad Zamri. Nombor metrik di 22315885. Soalan yang pertama ialah apakah kepakaran yang dimiliki oleh Robert Nozick? Kepakaran yang dimiliki oleh Robert Nozick ialah beliau mengarang buku yang bertajuk Anarki, Negara dan Utopia. Disebabkan buku ini beliau menjadi terkenal pada tahun 1974. Malah beliau telah menerbitkan karya-karya yang beransur epistemologi, metafizik, falsafah sains dan aksiologi. Lima karya tersebut ialah: yang pertama, penjelasan falsafah; yang kedua, The Examinated; ketiga, Socrates, Puzzle dan Invention. Karya-karya beliau dan tulisan beliau menjadi perhatian, berani dan bercita-cita tinggi. Soalan nombor 2 ialah bagaimanakah beliau boleh menjadi inspirasi kepada saya? Pada pendapat saya, beliau menjadi inspirasi kepada saya kerana beliau mempertahankan idea minimalisme negara dan hak individu. Beliau mempertahankan hak individu dan menentang campur tangan kuasa kerajaan yang meluas dalam hal individu. Teorinya tentang keadaan minimum dan konsep hak individu telah menjadi sumbangan penting kepada pemikiran politik kontemporari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah Aina binti Muhammad Jasmi. Nombor kad metrik saya D22315352. Seterusnya soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ialah, adakah beliau telah melakukan sesuatu yang anda ingin lakukan di masa hadapan? Jawapan saya ialah ya, iaitu menjadi pelajar yang cemerlang seperti beliau. Soalan yang keempat ialah, jika anda boleh bertemu dengan beliau pada hari ini, apakah soalan penting yang anda akan tanyakan kepada beliau? Berikan sebab kepada jawapan anda. Soalan yang saya akan tanyakan kepada beliau sekiranya saya berjumpa dengan beliau ialah, bagaimanakah boleh mempunyai semangat yang tinggi sehingga ke peringkat yang tinggi, sehingga menjadi seorang yang digelar profesor dan menjadi pensyarah? Ini kerana beliau telah menamatkan pengajiannya sampai ke tahap PhD sehingga menjadi seorang yang digelar sebagai profesor. Selain itu, beliau juga dapat menghasilkan banyak buku semasa beliau hidup. Soalan yang seterusnya ialah soalan yang kelima, soalan terakhir, iaitu apakah pengajaran hidup berdasarkan personaliti ataupun pencapaian hidup daripada beliau? Jawapan saya ialah, kita hendaklah mencontohi sikap beliau, iaitu mempunyai semangat dan usaha yang tinggi dalam mencapai sesuatu perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Saadia binti Muhammad Nur. Nombor metrik D22315308. Berdasarkan biografi dan analisis tokoh Robert Nozick, falsafah yang dipegang oleh beliau ialah berkenaan dengan falsafah politik dan falsafah tentang epistemologi. Bagi falsafah politik, untuk karyanya yang bertajuk Anarki, Negeri dan Utopia 1974, Nozick menerima anugerah buku kebangsaan dalam kategori falsafah dan agama. Dalam buku itu, Nozick berujar bahawa hanya negara minimum yang disebut dalam ni ialah negara penjaga malam. Maksud negara penjaga malam ialah sebuah negara yang bertanggungjawab sepenuhnya. Contohnya ialah tentera, polis, mahkamah untuk melindungi rakyatnya daripada pencerobohan, kecurian, pelanggaran kontrak, penipuan dan penguatkuasaan undang-undang harta benda. Contoh utama negara penjaga malam adalah di kalangan negara di Eropah. Dalam buku, Nozick berujar bahawa hanya negara minimum terhad kepada perlindungan sempit terhadap paksaan, penipuan, kecurian dan pentadbiran keadilan boleh dibenarkan kerana negara yang lebih luas akan melanggar hak bagi Nozick. Pengagihan
barangan yang adil hanya boleh berlaku melalui pasaran bebas yang dijalankan antara orang dewasa yang memberi persetujuan daripada kedudukan permulaan yang adil, walaupun ketidaksamaan ekonomi yang besar kemudian muncul daripada proses tersebut. Bagi falsafah epistemologi pula, dalam penjelasan falsafah 1981 yang menerima anugerah Ralph Waldo Emerson Persatuan Phi Beta Kappa, Nozick menyediakan akaun novel pengetahuan, kehendak bebas, identiti peribadi, sifat nilai dan makna kehidupan. Dia juga mengemukakan sistem epistemologi yang untuk mencuba menangani kedua-dua masalah getir dan masalah yang ditimbulkan oleh keraguan. Hujah yang sangat berpengaruh ini mengelakkan justifikasi sebagai keperluan yang diperlukan untuk pengetahuan. Nozick memberikan 4 syarat untuk S mengetahui bahawa P. S merupakan subjek, P pula merupakan proposisi. Contoh bagi yang pertama, P adalah benar. Yang kedua, S percaya bahawa P. Yang ketiga, sekiranya P, S akan percaya bahawa P. Sebagai contoh, P adalah benar, manusia memerlukan oksigen untuk hidup. Yang kedua, S percaya bahawa P. Contohnya, Alif keluar berjoging pada waktu pagi untuk mendapatkan oksigen melalui udara yang segar. Yang ketiga, sekiranya P, S akan percaya bahawa P. Contohnya ialah Alif ialah manusia. Syarat ketiga dan keempat Nozick adalah kontrafaktual. Dia memanggil ini sebagai teori pengesanan pengetahuan. Nozick percaya syarat berlawanan membawa aspek penting dalam pemahaman intuitif kami tentang pengetahuan. Untuk sebarang fakta tertentu, kaedah orang yang beriman mesti menjejaki kebenaran dengan pasti walaupun terdapat pelbagai syarat yang relevan. Dengan cara ini, teori Nozick adalah serupa dengan kebolehpercayaan. Disebabkan contoh balas tertentu yang sebaliknya boleh ditimbulkan terhadap keadaan kontrafaktual ini, Nozick mengatakan bahawa jika P tidak berlaku dan S menggunakan M untuk mencapai kepercayaan sama ada P atau tidak, maka S tidak akan percaya melalui M bahawa P. Yang keempat, jika P adalah case dan S menggunakan M untuk mencapai kepercayaan sama ada P atau tidak, maka S akan percaya melalui M bahawa P. Ciri utama teori pengetahuan Nozick ialah penolakannya terhadap prinsip penutupan deduktif. Prinsip ini menyatakan bahawa jika S tahu X dan S tahu bahawa X membayangkan Y, maka S tahu Y. Keadaan pengesanan kebenaran Nozick tidak membenarkan prinsip deduktif, prinsip penutupan deduktif. Saja daripada saya, sekian, terima kasih.